Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Okey, dalam video yang lepas kita dah tengok apa itu tarkib. Okey, pengertian tarkib. Okey, kita ulang sedikit, iaitu tarkib ialah ungkapan yang terdiri daripada dua kalimah atau lebih, tetapi ia tidak memberi makna yang sempurna. Okey, ini bukannya ayat, ini adalah frasa. Dia adalah frasa ataupun rangkai kata. Okey, contohnya pintu sekolah, cincin besi. Okey, dia bukannya ayat, dia hanyalah frasa. Okey, kalau bila kita sebut cincin besi, kenapa dengan cincin besi tu? Contohnya cincin besi itu cantik ke, cincin besi itu berharga ke, itu baru ayat. Tetapi bila kita sebut cincin besi, dia tidak memberi apa-apa makna lagi. Okey, kita dah tengok pembahagian tarkib ada tiga, iaitu tarkib idhafi, frasa sandaran, tarkib an-na'ti, frasa sifat, dan seterusnya fi'lut ta'biri, fi'lut ta'biri. Okey, saya dah syarah pada video yang lepas tentang frasa sandaran ataupun tarkib idhafi. Okey, untuk seterusnya kita akan tengok pula apa itu tarkib an-na'ti, tarkib an-na'ti ataupun frasa sifat. Jadi subtopik kita kali ini ialah tarkib an-na'ti, tarkib an-na'ti ataupun frasa sifat, frasa sifat. Jadi apa pengertian tarkib an-na'ti? Tarkib an-na'ti ialah gabungan dua kalimah. Dia adalah gabungan dua kalimah. Tarkib ni mesti semuanya gabungan dua kalimah ataupun lebih lah. Okey, tetapi kalimah yang pertama itu adalah kata nama. Kalimah yang pertama adalah kata nama. Apabila kita sebut kata nama, maka bukannya fi'il ataupun kata kerja, dan bukannya juga huruf. Bukan fi'il, bukan huruf. Okey, dan kalimah yang kedua adalah kata sifat. Kata sifat ataupun adjektif, na'at. Kata sifat ini termasuk juga di bawah kategori isim juga, tetapi dia kategori sifat, kategori sifat. Contohnya perkataan jamil, cantik. Cantik ini sifat, sifatlah. Contohnya kita cakap besar, besar ini sifat. Contohnya bangunan yang besar. Jadi besar itu adalah sifat. Okey, kata sifat ataupun adjektif biasanya kita terjemahkan dalam bahasa Melayu dengan yang. Yang, kalau kita terjemah dalam bahasa Melayu yang itu, maka bermaksud itu adalah sifat. Contohnya kereta yang cantik, kereta yang cantik. As-sayyaratu al-jamilatu, maka kita terjemah kereta yang cantik. Jadi bila sebut yang itu, maka kita tahu ini adalah kata sifat, sifat. Okey, untuk membina tarkib an-na'ti, kedua-dua kalimah ini, kalimah isim yang pertama dan sifat yang kedua ni, dia kena sama. Kena sama dari segi apa? Kena sama dari segi tiga perkara. Mesti sama dari tiga perkara ini, dari segi tiga perkara ini. Tak boleh salah satu ataupun hanya dua saja sama, satu lagi tak sama, tak boleh. Dia mesti kena ikut sama dari tiga benda ini. Okey, yang pertama mesti sama dari segi muzakkar dan muannas. Muzakkar dan muannas, iaitu kita kena sama dari segi jantina dia. Kalau kalimah isim yang pertama itu adalah muzakkar, maka kalimah kedua pun kena muzakkar, kena sama. Kalau yang pertama itu muannas, jantina dia adalah perempuan, maka kalimah yang kedua pun kena muannas juga, iaitu kena sama. Okey, yang kedua kena sama dari segi bilangan. Kena sama dari segi bilangan, mufrad, musanna ataupun jamak. Mufrad, musanna ataupun jamak. Bermaksud apabila kalimah pertama itu mufrad, maka kalimah kedua pun kena mufrad juga, kena sama, synchronize. Kalau kalimah pertama itu musanna, maka kalimah kedua pun musanna juga. Jadi kena sama dari segi bilangan juga. Yang seterusnya kena sama dari segi ma'rifah dan nakirah. Ma'rifah dan nakirah. Biasanya kalau al-ma'rifah ni ada alif lam, ada alif lam. Kalau an-nakirah tiada alif lam. Jadi yang ketiga kena sama dari segi ma'rifah dan nakirah, iaitu kalau kalimah isim yang pertama ada alif lam, maka yang kedua pun mesti ada alif lam.
Kalau yang pertama tak ada alif lam, maka yang kedua pun mesti tiada alif lam. Jadi kedua-dua kalimah ini kena sama sinkronis dari segi pertama muzakkar dan muannas, bilangan dia iaitu mufrad, musanna dan jamak, dan juga kena sama dari segi ma'rifah dan nakirah. Okey, jom kita buat contoh sikit. Kita ambil contoh perkataan al-manzaru al-jamilu. Al-manzaru al-jamilu. Kita buat gambar aja sikit. Tarkib an-na'ti. Okey, kita ada kalimah yang pertama adalah isim. Okey, kalimah pertama adalah isim. Yang kedua pun isim juga tetapi jenis sifat. Dia adalah kata sifat, na'at. Okey, kalimah pertama adalah al-manzaru. Al-manzaru. Dan kalimah yang kedua adalah al-jamilu. Al-manzar maksudnya pemandangan, al-jamilu maksudnya cantik. Bila kita terjemah, pemandangan yang cantik. Kalau awak perhati di isim yang pertama ataupun kalimah pertama al-manzaru, okey, dia sama dengan yang belakang isim yang kedua iaitu al-jamilu. Sama dari segi macam mana? Sama dari segi tiga perkara ini, iaitu yang pertama al-manzar ini adalah muzakkar, maka al-jamil pun muzakkar juga. Nampak tak ada ta marbutah di sini, maka dia adalah muzakkar. Okey, yang kedua sama dari segi apa? Dari segi bilangan dia. Okey, al-manzar adalah mufrad. Okey, maksudnya dia bukan musanna ataupun jamak, maka al-jamil pun mufrad juga. Yang ketiga sama dari segi ma'rifah dan nakirah. Jadi al-manzar ini dia adalah ma'rifah. Nampak ada alif lam di situ. Alif lam yang saya tanda merah itu adalah alif lam dia. Maka al-jamil pun kena ikut. Maka kalimah isim yang kedua pun adalah ma'rifah. Apabila kita gabungkan dua kalimah ini, maka kita jadilah satu tarkib an-na'ti al-manzaru al-jamilu, pemandangan yang cantik. Dia masih bukan ayat, dia hanya adalah rangkai kata ataupun frasa sifat. Al-manzaru jamilu, pemandangan yang cantik. Okey, ataupun kita boleh buat macam ni. Okey, kita buat macam ni. Isim yang pertama tiada alif lam. Tiada alif lam. Dan isim yang kedua ataupun na'at yang kedua pun tiada alif lam. Jadi manzaru jamilun. Sama sahaja terjemahannya, sama sahaja pemandangan yang cantik. Cuma dia kena sinkronis, kena sama. Isim yang pertama ini tak ada alif lam, maka yang kedua pun tak ada alif lam juga. Okey, kita terjemah manzarun jamilun, pemandangan yang cantik. Jadi kena samalah, kena sama dari segi tiga perkara ini. Okey, kita tengok contoh lain. Okey, at-talibu najihu. At-talibu an-najihu. Okey, pelajar yang berjaya. Nampak kita terjemah yang, maka kita tahu an-najihu ini adalah kata sifat. Okey, pelajar yang berjaya. Kita tengok dua kalimah ini sama dari segi sini muzakkar, at-talibu muzakkar, maka an-najihu pun muzakkar juga. Okey, yang kedua sama dari segi bilangan dia. Okey, at-talibu adalah mufrad, maka an-najihu pun juga adalah mufrad. Yang ketiga sama dari segi ma'rifah dan nakirah. Di sini at-talibu adalah ma'rifah, maka an-najihu pun ma'rifah juga. Okey, tengok contoh yang kedua. At-talibani najihani. At-talibani najihani, dua orang pelajar yang berjaya. Okey, nampak dia sama. Dua-dua kalimah ini sama dari segi apa di sini? Kalau muzakkar dan muannas, di sini muzakkar. Muzakkar, dua-dua muzakkar. Yang keduanya adalah bilangan. At-talibani adalah musanna. Nampak ada alif nun di belakang. At-talibani adalah musanna, maksudnya dua orang pelajar. Jadi kalimah isim yang kedua pun kena musanna juga. An-najihani. Kena ikut dari segi musanna dia. Okey, yang ketiga sama dari segi ma'rifah. Di sini ada alif lam. An-najihani pun ada alif lam. Okey, contoh yang ketiga, at-talibatu an-najihatu. At-talibatu an-najihatu. Okey, pelajar perempuan yang berjaya. Pelajar perempuan. Jadi di sini sama dari segi apa? Dari segi jantina dia. Di sini at-talibatu muannas, maka an-najihatu pun kena ada ta.
sebab kena ikut yang depan. Jadi dia pun muannas juga. Okey, bilangan sama, dua-dua mufrad. Dua-dua mufrad. Okey, dari segi nakirah, ma'rifah dan nakirah, dia dua-dua ada alif lam. Dua-dua ada alif lam. Okey, tengok contoh. Talibun najihun. Talibun najihun. Okey, dua-dua ni adalah muzakkar, tak ada ta marbutah di situ. Kemudian dari segi bilangan pun dua-duanya mufrad. Okey, tengok dari segi ma'rifah dan nakirah. Okey, kalimah isim yang pertama adalah nakirah, maka kalimah yang kedua pun kena ikut, dia kena synchronize dengan kalimah isim yang pertama, maka dia pun kena nakirah. Sebab tu dua-duanya tak ada alif lam. Tak ada alif lam. Jadi kesimpulannya, apabila awak jumpa dua kalimah isim, dua kalimah kata nama yang hampir-hampir dekat-dekat, yang pertama ada alif lam, yang kedua pun ada alif lam, mungkin ini adalah frasa sifat. Ataupun yang pertama tak ada alif lam, yang kedua pun tak ada alif lam juga, mungkin ini juga adalah frasa sifat. Okey, saya rasa setakat itu saja untuk frasa sifat ataupun tarkib an-na'ti. Kita akan tengok pada video yang seterusnya adalah fi'l ta'biri.